Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali kepada peserta setia CDL dan selamat datang kepada peserta yang baru mengikuti siri CDL Hands-on Online Session Kluster IPG. Alhamdulillah, syukur kehadirat ilahi kerana dengan izinnya hari ini kita dapat bersiaran langsung sekali lagi bagi siri CDL Hands-on Online Session IPG bagi siri yang ke-63. Saya Puan Nurawaida Rahmat dari IPGM Kampus Darul Aman selaku moderator anda hari ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Dato' Dr. Mahendra Zain untuk sesi CDL Snippet Reflect On. Dipersilakan. So, tuan-tuan dan puan-puan, kepada semua yang dapat hadir, terima kasih for making time untuk bersama bagi sesi snippets CDL kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang saya pilih ialah jenis personality. So, personality yang saya nak kongsi hari ini adalah personality yang dianggap peranannya dalam bentuk A, B, C atau D. Kalau kita lihat personality, ia juga mencerminkan pemikiran kita, our thoughts. Kalau anda lihat pada slide yang pertama ni, perasaan kita, our feelings. Dan yang ketiga, ialah tingkah laku kita. Selalunya kita ada pemikiran, kita berfikir dan kita rasa. Lepas itu kita olah apa yang kita fikir dan rasa dan kita olahkan itu kepada tingkah laku kita. So, dalam satu bacaan dan kajian ya, mereka kata setiap orang dianggap ada mungkin empat jenis personality atau kategorinya atau peranannya. Right? Dan satu sebagai director atau pengarah. Yang kedua, dia berperanan sebagai director. Dia mungkin bukan director ya, tapi personality dia berwatakkan, mempamerkan, mencirikan sebagai seorang pengarah atau director. Yang kedua, ciri-ciri personality dia adalah berbentuk socializer. Yang ketiga adalah berbentuk pemikir atau thinker. Dan yang keempat adalah berbentuk penyokong, supporter. Apa kelebihan bila kita tahu personality rakan-rakan kita, orang tahu personality kita? Kita dapat mengenal pasti orang dan boleh membawa tahap pemahaman yang lebih tinggi kepada hubungan interpersonal. Dan yang kedua, pembinaan pasukan. Akhirnya maupun kita kerja di sekolah, maupun kita bertugas di PPD, di IPG, di IPGM, di kementerian, mana jua pun, right? Di JPN, kita nak bina hubungan interpersonal yang sihat. No man is an island. Tak ada siapa boleh jayakan organisasi atau institusi dia hanya kata saya, I. I ni tak akan pergi jauh. It is we. We. Kalau director ni yang bermain peranan personality seperti director ni, kalau dia gunakan nomenclature atau label sebagai the director type, dia mengambil peranan, dia kompetitif, dia pantas tidak sabar, dia tunjuk keusahawanan, tetapi dia workaholic. Workaholic ni kadang-kadang downside dia tu, dia anggap semua orang kena workaholic. Dia sanggup menerima perubahan, bercita-cita, tak salah bercita-cita. Tapi kadang-kadang dia short fuse, dia cepat boleh marah. Nah, jadi ketua ni, pemimpin ni, ya kita kena cari satu keseimbangan, the spectrum of empathy yang saya pernah sebut banyak kali. Spectrum of empathy, pity, compassionate, right? Itu adalah sangat penting. Kadang-kadang dia dominan dan dia boleh jadi stubborn lah dalam nak melakukan juga sesuatu walaupun orang katakan dia perkara itu ada cabaran yang tinggi. Dan, tapi dia boleh buat multitasking. Itu yang berbentuk personality type director. The director type. Yang kedua the socializer, fun loving, kerja. Orang lain semua sedang pening tetapi dia relax saja. Tapi socializer ni dia boleh meyakinkan, dia mesra, ada karisma, yakin diri, ada idea. Kadang-kadang dia dreamer jugalah.
ada idea dia, dia terfikir. Tapi fokus dia pendek. Dari satu kerja, tugasan nak ke yang lain. Dia boleh jadi motivator, dia boleh bertindak secara spontan. Tapi kadang-kadang impulsif kerana sangat penting ya, bila kita nak menjawab sesuatu ni, kita tak boleh selalu impulsif. Ada masa untuk kita proses apa yang kita nak sebut. Dan dia suka procrastinate. Tangguh kerja. Tak apalah besok. Lepas tu bila orang semua sibuk dalam bilik guru, dia relax. But dia tak tangguh kerja lah. The thinker. Ni saya minat lah. Berorientasikan ketepatan. Bila nak buat, mesti tepat. Dan perincian tugas. Dia kreatif, dia boleh dipercayai. Tapi kadang-kadang dia ragu tentang dan skeptikal tentang keupayaan atau kejayaan sesuatu projek dan sebagainya. Dia boleh bertugas sebagai independen dan kadang-kadang bagi setengah orang mungkin dia antisocial. Walaupun dia boleh habiskan semua tugas-tugas. Dia mengikut peraturan, law abiding, nampak teratur bila merancang sesuatu kerja, analytical, critical, bimbang tentang kemajuan, dia akan maju atau tidak. Kadang-kala terpisah dari alam sebenar. Dan supporter. Supporter ni dia banyak menyokong. Siapa-siapa dia akan menyokong rakan dalam membuat kerja. Dia mungkin nampak pemalu, rendah diri dan dia memerhatikan apa yang sedang berlaku, prihatin, ikhlas, konsisten, tenang dan stabil. Kadang-kala yang supporter ni kena bully ya. Supporter ni kena bully kerana orang ambil kesempatan. Kerana dia akan setuju. Yang setengah orang kata supporter ni dia macam pak turut. Dia elak konfrontasi. Walaupun dia tak setuju dengan sesuatu, dia tunjuk personality sebagai pak turut. Dia akan ikut apa orang lain rancang dan sebagainya. Tetapi dia tahan terhadap, tak suka perubahan. Perubahan yang berterusan. Likes only not too many changes. Right? Itu the supporter. Kerana mungkin itu banyak melibatkan beliau untuk ubah dari segi tugasan, kerja dan apa yang beliau perlu buat. Okay. So fikirkan, adakah anda berperanan atau personality the director, the socializer, the thinker or the supporter? Right? Atau anda pernah mempamerkan ciri-ciri yang merentas daripada A, B, C dan D ini. Right? Which ones? Dan seterusnya, next slide please. So tuan-tuan dan puan, dalam rumusan, anda kena fikirkan ya. Saya tunjuk yang ciri-ciri utama. Kalau type A, the director, yang pengarah ni, beliau berorientasikan matlamat, sanggup mengambil risiko dan boleh tahan tekanan. Kalau type B, dia berorientasikan hubungan, human relations, dia outgoing, right? Boleh berkawan dengan ramai orang, mudah didekati, dia semangat tinggi dalam menjalankan suatu tugasan. The thinker orientasikan perincian. Kerana apa jua dia buat, mesti dia tahu dengan sepenuhnya perkara-perkara yang dia kena buat. Dia kena tengok logical, sejauh mana logical. Dan dia sentiasa ever ready untuk nak buat apa juga tugasan yang diberi. The thinker ni. Dan yang keempat, type D ni, the supporter. Dia berorientasikan tugas, dia stabil, dia relax, ya. Dia tak rasa huru-hara, tetapi dia very cautious, berhati-hati dalam membuat tugas. Kerana dia memang loyal, ya. Loyal dalam menjalankan tugas dan sebagainya. Tetapi mungkin ramai di antara kita adalah di bawah sekali jenis X, iaitu kombinasi dua jenis personality seperti yang dipamerkan. Bila banyak daripada ciri-ciri dua jenis itu menunjukkan kesamaan. Of course, so ada banyak ciri-ciri di antara keempat-empat ni. So carilah apa ciri-cirinya. Tak semestinya kita hanya pegang kepada satu bentuk atau jenis yang kita pamerkan.
Next slide, please. So, kita masuk ke slide yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan. Ilmu tu kita boleh dapat daripada pelbagai sumber. Books are the training weights of the mind. Bacalah. Bila-bila anda ada masa. Dan saya selalu pegang kepada ini, work hard in silence. Let your success be your noise. Kalau nak tunjuk belas kasihan, jangan di tempat yang salah. Tunjuklah di tempat yang tepat. Not misplaced compassion. Jangan tunggu sehingga nasi sudah jadi bubur, baru kita nak bantu orang. Except for parents, no one is more important to children's futures than their teachers. I cannot teach anybody anything, but I can only make them think. Itu yang disebut oleh Socrates. So, terima kasih. Jangan lupa, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. So, itu saja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Dr. Mahendra Singh di atas perkongsian beliau sebentar tadi. Semoga ianya bermanfaat untuk kita semua. Okey, kepada para penonton sama ada di Zoom ataupun di YouTube, jangan lupa untuk like, follow dan share Facebook dan YouTube rasmi Connecting Dots Learning. Rakaman sesi ini boleh dilihat semula nanti di portal Connecting Dots Learning. Sebelum kita mulakan sesi perkongsian seterusnya, sukacita saya maklumkan link kehadiran, saya ulang link kehadiran akan dikongsi oleh urus setia di akhir sesi nanti. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Dr. Muhammad Nizam Yaakob, pensyarah akademik Jabatan Perancangan Penyelidikan dan Inovasi IPGM Kampus Darul Aman untuk sesi perkongsian beliau dengan tajuk Prinsip Asas Kajian Reka Bentuk dan Pembangunan. Sekiranya ada sebarang persoalan atau komentar, bolehlah para peserta catatkan di ruangan komen nanti. Okey, dipersilakan Dr. Nizam. Baik, boleh dengar? Puan Roeda, boleh dengar tak? Dengar, Okey, dengar. Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Ruwaidah dan tim sebab bagi ruang dan juga bagi peluang untuk saya bercakap sembang secara santai sebab saya tak menggunakan apa-apa slide pun untuk hari ini. Sembang berkenaan dengan bercakap berkenaan dengan Design and Development Research ataupun DDR yang kebanyakan kita pakai sekarang. Okey, kebanyakan kita gunakan untuk buat research ataupun menghasilkan paper untuk dibentang ataupun untuk HLP, hadiah latihan persekutuan untuk masuk ke interview dan lain-lain lah. Okay, so di ruang ini, di peluang, di kesempatan ini, saya akan bercakap dalam keadaan santai, tapi apa yang disampaikan tu adalah agak heavy sebenarnya. Sebab dengan tajuk, sebenarnya tajuk tu adalah berfokus tentang PRP ataupun penyelidikan reka bentuk dan pembangunan dalam bahasa Melayu, dan dalam bahasa Inggerisnya adalah DDR ataupun Design and Development Research. Okay, so saya perkenalkan dulu apa yang dimaksudkan dengan Design Development Research ataupun DDR, iaitu satu kajian, satu approach, satu method yang kita gunakan untuk menghasilkan kajian di mana ada beberapa ciri. Itu yang kita akan cakap hari ini ataupun sembang hari ini, ada 8 ciri dalam DDR itu sendiri. Untuk kita menghasilkan sesuatu produk, untuk kita menghasilkan sesuatu bahan, sesuatu projek inovasi, sesuatu perkara yang kita nak hasilkan itu adalah lebih kepada fokus untuk masa depan. Itu yang kita ada kesesuaian untuk kita sebut kita menggunakan Design and Development Research. Dan kebanyakan projek-projek inovasi yang kita bawa sekarang ni adalah menggunakan Design and Development Research, dan juga untuk thesis, PhD dan juga thesis master, kebanyakan yang menggunakan Design and Development Research. Begitu juga dengan calon HLP, hadiah latihan persekutuan, dah menjadi satu trending untuk HLP sekarang ni. Kalau kita tengok kebanyakan calon dia akan menggunakan DDR ataupun
PRP yang kalau kita nak introduce lah dengan lebih details dan di Malaysia ni adalah yang membawanya adalah Emeritus Prof Emeritus Dr. Saedah Siraj daripada Simayang. Okay, so itu yang kita akan cakap hari ini, iaitu what is DDR and then why DDR. Okay, and then prinsip-prinsip apa yang perlu ada dalam PRP ataupun penyelidikan, bentuk dan pembangunan itu dalam bahasa Melayu. Okay, dalam bahasa Inggerisnya adalah Design and Development Research. Okay, so saya pergi terus ke prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama adalah jika kita nak menggunakan PRP, jika kita nak menggunakan DDR, alright, syaratnya mestilah dia perlu ada end product ataupun dia perlu ada outcome. Ada banyak jenis outcome yang kita boleh keluarkan. Yang saya listkan selalu kalau saya bagi slot dalam We4U, dan dalam ni saya nampak ahli team We4U ramai dalam ni. Ada 16 jenis produk yang kita boleh keluarkan. Okay? Contoh yang kita bagilah, yang saya boleh bagi model, modul, instrumen, framework, garis panduan, plan strategik, VC, VC syarikat, VC IPG, VC KPM, VC KPT, VC IAB, VC matrikulasi, banyak misi IPG, misi KPM, senarai semak, checklist, metrik, prototype, polisi, tool, SOP, right? Template dan juga flowchart. Okay? Daripada 16 ni, daripada 16 ni, yang familiar dengan apa yang kita buat dalam research ataupun dalam kajian sekarang ni adalah selalunya kita akan memilih model, kita akan memilih modul, kita memilih framework, kita memilih checklist, kita memilih instrumen. Namun begitu ada banyak lagi end product yang lain, output yang lain yang kita boleh gunakan DDR ataupun PRP. Memang agak bombastik sebab dia memerlukan fasa-fasa tertentu dan itu perlu kita jelaskan dengan lebih detail dalam slot-slot yang lain lah. Tapi dia perlukan beberapa stage. Ada yang mengatakan 3 stage. Bermula dengan analisis, kemudian design and develop, kemudian kita akan buat evaluation. Sama ada kita nak buat effectiveness ataupun kita nak buat usability kepada end product yang kita nak hasilkan. Okay, so yang syarat yang first kali tu dalam tajuk yang kita nak purpose ataupun kita nak buat kajian kita tu, kita perlu ada end product di situ. End product tadi dah disebut. Ada 14, ada 16 dan yang familiar ada 5 yang atas, 6 yang atas tadi tu. Okay, itu syarat yang pertama. Jangan kita buat satu tajuk, kita come out dengan satu tajuk yang tak ada end product, just kita nak melihat hubungan, kita nak melihat keberkesanan, kita nak melihat ada tak terdapat perbezaan. Itu bukan berada dalam kajian yang bersifat PRP ataupun DDR. Dan dia dah agak ramai menggunakan sekarang ni DDR ni. Kalau zaman saya dulu, kalau tak silap saya 2012 macam tu lah, dah explore sikit-sikit DDR, explore hal family Delphi, right? Tapi pada masa tu saya pakai modified Delphi ataupun traditional Delphi pada masa tu, dan telah diubah menjadi fuzzy Delphi sekarang ni yang memudahkan researcher untuk menghasilkan konsensus sepakat. Dia lebih kepada konsensus sepakat. Dan dalam family Delphi, kalau kita sebut hal DDR ataupun PRP, sebenarnya kita tak akan meninggalkan family Delphi. Family Delphi ini bermaksud kita nak mendapatkan konsensus sepakat, kita nak mendapatkan expert judgement, kita nak mendapatkan expert punya pandangan untuk mengesahkan, untuk menghasilkan, untuk mengeluarkan kita punya end product yang kita sebutkan tadi itu. Jadi itu syarat yang pertama. Balik ke tajuk kita tadi, apa keperluan yang perlu ada apabila kita nak menghasilkan kajian yang bersifat DDR ataupun PRP ini. Yang pertama, kita perlu ada end product. So, kalau nak menggunakan PRP, sekamatlah outcome-nya kena clear, end product-nya kena clear, dan perlu tetapkan di peringkat awal apa end product yang kita nak buat. Sama ada kita nak buat model, kita nak buat modul, kita nak buat instrumen, kita nak buat
checklist ataupun lain-lain end product yang disebutkan tadi. Tapi yang familiar macam kita sebutkan tadi lah. Okay. So itu prinsip yang pertama. Perlu jelas dulu di prinsip yang pertama tersebut. Okay. So yang kedua, antara ciri yang kita boleh sebut ataupun prinsip yang ada dalam PRP ni, dia menggunakan multi method. Dia menggunakan variety of method ataupun kepelbagaian metod untuk dihasilkan untuk penyelidik menentukan suatu end product yang mantap. Maksudnya di sini kita untuk prinsip yang kedua ni kita tak claim kita ni sebagai researcher yang berada dalam mazhab full kuantitatif. Okay? Kita tak claim kita berada dalam full kualitatif. Kita tak claim kita berada dalam mixed method. Tetapi ada satu word yang menggambarkan itu adalah PRP, itu adalah, saya lebih selesa sebut PRP sebab PRP itu dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggerisnya adalah DDR lah. Tak kisah nak sebut mana pun, tapi itulah antara dua perkataan itulah. Menggunakan pelbagai metod, maksudnya kita punya prinsipnya sendiri yang kita sebut sebagai multi method. Okay, menggunakan kepelbagaian metod penyelidikan untuk menentukan satu end product, hasilan akhir yang agak memberikan contribution, yang memberikan novelty. Novelty juga merupakan salah satu ciri yang perlu ada dalam kajian DDR. Contohlah, kalau nak buat modul, kalau nak buat model, itu yang familiar. Kalau nak buat framework, itu yang familiar sekarang kan. Okay. So, kalau kalau model, kita kena tengok apa sebenarnya yang membezakan model kita ni dengan model yang dah ada di pasaran, yang dah ada dalam dunia education. Sebenarnya DDR ataupun PRP ni bukan setakat education. Sebenarnya education tu baru masuk di Malaysia, right? Tapi di luar, di overseas, maksudnya dia dimasukkan dalam bidang ketenteraan, bidang hospital, nursing, right? Untuk doktor-doktor pakar ni membuat judgement, sebab dia lebih kepada expert judgement. Dia memerlukan kepakaran expert untuk menghasilkan sesuatu end product. Okay, so prinsip yang kedua tadi menghasilkan kepelbagaian method, variety of research, variety of method, alright, untuk menghasilkan satu pencapaian yang hasil akhirnya yang agak mantap. Sebab kita tak nak kita punya end product tu lebih kita ambil dan kita letak di rak macam tu. Itu bukan kajian yang bersifat yang dalam PRP. Sebab macam saya ambil contoh di IPDA sendiri, IPG Kampus Darul Aman, kita ada 3-4 model yang kita laksanakan. Contohnya model We4U, okay. Dan kalau model We4U itu kita implementasikan dalam research, ini memang satu kajian yang bersifat PhD. Sebab dalam DDR, sebab dia ada need analysis di situ, kita temu bual 5 orang expert pada peringkat awal dulu. Dan dia ada juga design and develop, kita menggunakan fuzzy Delphi method. Alright, kita menggunakan interpretive structure modeling dengan menggunakan 9 orang untuk ISM dan menggunakan 12 orang untuk design, 9 orang tadi untuk develop. Dan kita juga ada fasa 3. Fasa 3 ni maksudnya sekarang ni kita implementasikan V4U tu ke event-event innovation apa semua. Tapi kalau dapat tajuk V4U tu seolah-olah boleh jadi satu kajian bersifat master or PhD menggunakan design development research yang dihasilkan dalam tempoh 3 years. Sebab semua data ada. Data ni analisis, data design develop dan juga data untuk fasa ketiga. Sebab kita keluar untuk pergi ke innovation sekarang ni, kita bawa kita punya soal CDA semua dan kita kumpulkan data untuk stage yang terakhir, iaitu assessment of model ataupun usability of model, dan kita akan bergerak ke effectiveness. Right? So sekarang ni maksud variety of research ni bermaksud kepelbagaian metod ni. Kita ada banyak metod sebenarnya. Dan berdasarkan kepada stage ni lah yang kita sebut sebagai metod-metod yang kita perlu guna pakai. Ada yang baru, ada yang lama, kita boleh combinekan. Contoh saya bagi di sini. Kalau stage 1 dalam DDR dia ada 14 metod, ataupun engine ataupun software untuk analyze data. Kalau di stage 2 design and develop, dia ada 17. Mungkin lebih, mungkin kurang. Alright, yang saya boleh highlightkan di sini
17-18 metode yang saya boleh highlightkan, saya boleh sebut ya. Contohlah saya bagi kalau kita nak sebut ciri yang kedua ni, mempunyai sifat ataupun ciri multiple method tu, kita ada literature review, kita ada SLR, kita ada survey, kita ada document analysis, kita ada classical Delphi, kita juga ada fuzzy Delphi, kita ada focus group discussion, kita ada semi structured interview, kita ada unstructured interview, kita ada structured interview, kita ada in-depth interview, kita ada phenomenology, kita ada observation, kita juga ada ISM, kita ada fuzzy Delphi, kita ada PLS pun boleh, kita ada SEM, analytical hierarchical process, mendapatkan konsensus sepakat. Kita ada social networking process, kita ada PCM, kita ada CVI, dan macam-macam lagi lah berdasarkan dia punya stage. So itu yang kita highlightkan dalam prinsip yang kedua dalam PRP ini, iaitu menggunakan multi-method ataupun kepelbagaian metod penyelidikan untuk menentukan satu hasil akhir yang mantap. Alright. Penentuan metod-metod ini adalah bergantung kepada RO. Kita kena align sekali sebab kita pergi balik ke problem statement. Okay. Kemudian kita tengok RO, kita tengok RQ, dan kita juga tengok apakah metod-metod yang kita nak pakai. Tetapi basic DDR ni kalau saya boleh highlight di sini, first kali kami ni kalau nak tengok itu adalah memerlukan konsensus pakar. Orang-orang yang dalam DDR dia akan fokus bagi yang pertama sekali itu dia akan lihat pada problem statement. Adakah problem statement itu cukup kuat yang memerlukan metod-metod yang tadi ni yang melibatkan Delphi konsensus ataupun melibatkan konsensus pakar untuk berada bersama dalam kajian ini. Maksudnya problem statement kita kena kuat. End product kita nak hasilkan tu ada novelty-nya sendiri, ada contribution-nya sendiri. Alright, contoh satu tajuk yang saya sendiri ada 5 FRGS yang kita tengah run sekarang ni bersama dengan UUM, bersama dengan Unimap, bersama dengan UITM, alright. So semuanya membawa pendekatan DDR sebab membawa model. Bila membawa model, mungkin ada metod-metod lain yang kita boleh guna pakai, alright, menggunakan PLS, SEM pun boleh. Tapi perbezaannya adalah di dalam PRP ini kebanyakannya penghasilan model, modul, framework ini adalah menggunakan konsensus pakar. Dia tak ramai, mungkin 10, 15 orang, 20 orang. Tak mungkinlah 50 orang. Tak sama dengan user. Kalau user create model tu lain, alright? Dia lebih kepada ramai responden ataupun sampel. Mungkin 150, mungkin 200 menggunakan PLS. Tapi dalam kes ini, kita ada dalam ISM, kita ada 9 orang. Alright? Kalau Fazi, kita ada 12 orang. 50 orang, kita boleh maksimum, kita boleh ambil 30 orang. Untuk Fazi Delphi. Dia ada 3 metod yang agak rare, yang agak jarang kita guna pakai. Contohlah saya bagi ISM. ISM ni metod yang agak rare. Sebab konsep style software itu sendiri, dia punya price ni pun 10,000. Right? So kita nak letakkan expert berada dalam satu bilik. Ni contoh expert berada dalam satu bilik. Kalau tak nak buat face to face, kita juga boleh buat dalam bentuk macam ni. Masa PKP dulu kita banyak buat face to face. Banyak buat yang online. Right? Tapi sekarang ni tim kami sendiri dijemput untuk berada di OPSI, UUM untuk running ISM dan menggunakan, sekarang kita ada lampu untuk voting tu, ISM. Menggunakan konsep style software, expert berada dalam satu bilik, jumlah expert tu ganjil sebab kita nak voting, right? Kalau 10, contohlah kalau 10 orang, kalau 5 setuju, 5 tak setuju, maksudnya voting tu akan berulang-ulang. Jadi sekarang ni kita guna expert dalam kuantiti yang ganjil. Kalau daripada 9 orang, 6 orang bersetuju, maksudnya yang 6 tadi, maksudnya item tersebut accept lah, tapi melalui proses voting. Dan itu orang-orang yang kita letakkan, kita kumpulkan dalam bilik ni, right? Dalam satu room, sama ada kita buat di hotel ke, menggunakan grant ke. Even student PhD sendiri pun bukan kata tak boleh pakai, boleh pakai, share lah, share duit untuk beli konsep star tu. Sekarang ni ada satu lagi yang baru, Smart ISM. Tu boleh kita gunakan free software, tapi kena belajar tu dulu lah. So duduk dalam satu bilik, buat voting. Dan expert yang berada dalam tu, kita ambil yang betul-betul pengalaman. Contohnya ada profesor. Saya bagi contoh yang latest kami buat di OPSI.
Ada 3 orang full profesor dalam tu untuk menghasilkan satu framework, right? Dalam bidang, kalau tak silap saya, pendidikan khas masa tu. Okey, 3 profesor, kita ada 2 AP, associate prof, kita ada JU, kita ada daripada sekolah, kita ada daripada IPG, kita juga ada daripada universiti. Maksudnya kita mengamalkan, kita mengambil expert tu dalam kategori yang kita boleh sebut sebagai heterogen. Alright? So, kita ambil expert yang bersifat heterogen. Okay. So, bila kita dudukkan dan kita buat voting semua ni, kita akan menghasilkan satu framework yang keluar daripada 9 orang expert ni. Okay, itu baik satu contoh saya bagi untuk yang kepelbagaian method berdasarkan kepada prinsip yang kedua tadi. Variety of research ni dan variety of model, memang prinsip DDR ke depan nanti yang kita akan bincangkan. Variety of model tu wujud sebab satu stage, satu model sandaran. Sebab tu orang DDR ni, dia tak kisah, dia ada 2 teori, 6 model. 2 teori, 4 model. Ada yang 1 teori, 5 model. Saya sendiri 2 teori, 4 model contohnya. Sebab ada stage pertama tu, kita kena ada satu model sandaran. Need analysis, model sandaran kena ada dia sendiri. Model need analysis tu sendiri. Contohnya McAdam, McKilling, Prozet. Alright, you tahu model pun termasuk dalam model yang sifat sebagai need analysis. Kemudian di stage yang kedua tu kita ada model yang kita underpinning model ataupun model sandaran ni yang kita gunakan. Model dalam bidang kajian kita itu sendiri. Kalau kita orang STEM, model STEM. Kalau kita orang counselling, model counselling. Kalau kita orang psikologi, model psikologi berada di situ. Alright. Dan di stage yang terakhir, iaitu usability of end product kita tadi, ataupun model, kita akan ada satu model yang bersifat yang kita sebut sebagai assessment model. Tak boleh sewenang-wenang kita nak letakkan penentuan model-model ni adalah bersifat kepada stage tertentu. Sebab tu dia bukan setakat variety of research, variety of method, tapi dia juga adalah variety of model-model atau teori-teori yang kita perlu letakkan di every stage yang ada tu. Itu adalah kekuatan PRP. Selalu dipersoalkan. Kenapa nak guna banyak model, kenapa nak guna banyak teori apa semua ni? Sebab sebenarnya itu adalah kekuatan PRP. Sebab kita bukan claim kita berada dalam full quanti, kita bukan berada dalam group full quanti ataupun mixed method. Sebenarnya kita menggunakan multiple method. Itu ada dalam 2 bacaan utama untuk student PhD lah, ataupun master ataupun yang baru nak kenal dengan DDR ni, antaranya adalah Richard Incline, buku Richard Incline dan juga buku, kalau tak silap saya, itu Van den Acker. Yes tu saya tak ingat sangat. Okay, buku-buku yang BM ni pun banyak agaklah boleh dapatkan di pasaran. Okay, so prinsip yang pertama tadi ada end product, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia ada multiple variety of research, okay, multiple method. Sebab tu kita namakan dia sebagai multi method. Okay, ciri yang ketiga ataupun prinsip yang ketiga, dia end produknya adalah mesti ada keunikan ataupun end produknya mestilah yang ada memberi contribution. End produknya adalah mesti bersifat nature, mesti bersifat asli, mesti bersifat, cuba nak sebut dia, mempunyai contribution. Novelty contribution, benda yang orang tak buat kita buat. Okay, sebab tu dia ada 2 types DDR tu sendiri. Alright, sebab dia ada type 1 and then type 2. Type 1 ni research on tool and product, and then type 2 research on model. Okay, so dua-dua type ni memainkan peranan penting. Bukan kita nak kata yang type 1 tu lebih quality, type 2 tu kurang quality, bukan. Sebab dua-dua ni boleh kita laksanakan. Tapi kebanyakan student ataupun kebanyakan calon HLP, sama ada master ataupun PhD, dia punya trend sekarang ni dia lebih menunjuk dia bergerak ke type 2. Type 2 ni yang menamakan produknya model nizam. Contohlah, contoh model MEU ke, model apa-apa dengan namanya sendiri. Okay, tapi dalam kontens tu dia perlu report every stage tu. Memang agak rare, agak susah nak buat sebab dia comprehensive report. Maksudnya type 2, dia ada need analysis punya report, sama ada menggunakan kuali ataupun maybe both of method, kuanti pun pakai, kuali pun pakai.
Bila satu cukup lah. Sebab bila nak habis. Right? Bila nak habis, kalau nak buat sampai every stage tu nak ambil 2 meter, 2 meter, 2 meter jenuh nak habis. Okay, saya suggest sekarang ni. Kalau nak menghasilkan model, right? Di stage 1 tu kita hanya gunakan satu metod. Sama ada kita nak gunakan kuanti pun boleh, kuali pun boleh. Pilih satu cukup. Alright? Okay. Kemudian ini untuk PhD dulu. Untuk master satu tu memang perlulah untuk stage 1 tu. Untuk PhD, kalau kita bergerak ke stage 2, design ada satu, develop ada satu. Alright, design satu, develop satu, maksudnya dua lah. Mungkin design ambil Fuzzy Delphi, develop tu ambil ISM. Kemungkinan boleh buat macam tu. Mungkin design boleh ambil literature review, design boleh ambil SLR, LR, ada banyak sebenarnya ni. Dokumen analisis, banyak lagi lah yang kita boleh letakkan. Structured interview, in-depth interview untuk design. Untuk develop ni, tempat yang best untuk develop ni, ataupun apa nak sebut, method yang power, engine yang power letak kat situ. Konsensus pakar yang memang cukup powerful kalau kita letakkan ISM ataupun Interpretive Structural Modeling, yang menggunakan konsep style software tadi tu. Dan ini yang student PhD ramai buat sekarang. Sebab kita provide free. Kalau nak beli software tu boleh, okay. Share lah, belilah dengan kawan-kawan ni, sebab kami sendiri pun share pun untuk beli tu konsep style. Cuma mungkinlah constraint ataupun kekangan yang ada untuk ISM tu sendiri, mungkinlah sebab dia apa ni, melibatkan nak kena booking tempat, nak kena booking hotel, alright, nak kena booking bilik. So mungkin melibatkan kos, token dan sebagainya kepada expert travel from Johor Bahru ke Alor, ke Penang dan sebagainya, semua ditanggung. Alright. Tapi kalau ada grant, okay, why not kita try ISM ni? Sebab yang sekarang ni kita boleh ambil, macam kita nak buat ISM ni, tajuk kita tu perlukan ISM, perlukan expert judgment, perlukan konsensus pakar. Memang nak sangat sebab powerful, right? So kita ambil lah expert kawasan utara, maksudnya kita berada cari expert Perlis, Perak, Kedah, alright, kawasan sebelah utara maksudnya. Okay, Penang. So dari segi costing, untuk kita laksanakan tu mungkin kita boleh jimat. Sebab kita janganlah ambil, kalau nak buat macam ni kita nak ambil daripada Johor Bahru seorang, daripada Terengganu seorang expert, nak ambil 9 orang je. Tapi semuanya kita perlu provide lah. Okay? Sebab dia syarat dia dalam interpretive structural modeling, mungkin yang biasa di sini dengan ISM ni dia faham lah. ISM tu adalah interpretive structural modeling ni, dia perlu berada di satu tempat, satu bilik. Sebab kita tak buat dalam keadaan online dan sekali kebanyakan yang kita buat secara F2F. Berada dalam satu bilik tu adalah syarat yang wajib untuk F2F sebab nak voting. Itu yang kita bawa sekarang ni, yang We4U buat. Contohnya kita buat lampu ISM untuk voting dan kita bergerak ke universiti-universiti membantu student-student dalam tim untuk buat ISM. Kita tak nak lah. Kita cadangkan, kita suggest dan kita tak bantu. Jadi bila kita suggest, kita perlu struggle untuk menghasilkan benda itu. Dan insyaAllah lampu untuk voting itu semua ni, untuk ke depan nanti kita tak adalah fizikal, kita semua buat secara maya. Okay, insyaAllah kita akan provide nantilah. Okay, so ciri yang dah setengah jam. Saya ada setengah jam ni. Ada 8 ciri. Ciri yang ketiga tadi tu dia perlu ada sifat unik ataupun novelty di situ. Contoh saya bagi tajuk kajian ni. Okay. Pembangunan model and pembelajaran ataupun mobile learning berdasarkan elemen soft skill. Okay. Yang soft skill tu adalah novelty ataupun added value ataupun contribution. Sebab pembangunan model mobile learning ni dah banyak dah yang diperbincangkan di pasaran, banyak dah pun. Okay, so kenapa nak buat lagi kalau kita tak come out, kita slot in satu dimensi, satu komponen, satu elemen yang menunjukkan itu adalah contribution kita, novelty kita, added value kita. Sebab itu ciri wajib. Kita membincangkan DDR ni, kita tak membincangkan
untuk melihat kepada gap 10 tahun ke belakang. Kita lebih fokus ke masa depan. Sebab tu perbincangan dalam PRP semuanya berada dalam keadaan real, maksudnya real situation, real problem statement, maksudnya real um, sampel, dan kita ambil hasil produk tu. Kita yang pertama, belum habis lagi PhD kita tu, prototype tu boleh masuk ke pertandingan inovasi. Kami yang bawa ni pun tak habis dulu pun kami dah masuk dah prototype tu untuk pertandingan inovasi. Dan ke depan nanti kalau nak diguna pakai oleh agensi-agensi ataupun KPM sendiri, okay, so boleh diguna pakai. Alright, dia tak berakhir dengan modul tu ambil letak di rak macam tu. Okay, so kita sendirilah yang kena pandai untuk menggunakan apa ni produk-produk yang kita buat tu. Maksudnya di stage 2 tu, maksudnya kita dah boleh keluarkan prototype tersebut untuk masuk ke event innovation. Sebab memang dia fokus untuk masa depan. Dan kalau tak silap saya sekarang ni IPG offer satu paper uh, kajian masa depan. Dalam paper tu memang full tentang PRP ataupun DDR. Nama paper tu adalah kajian masa depan dan dalam tu ada tajuk-tajuk seperti Fuzzy Delphi yang saya cakap ni, ISN, NGT, right? Um, Family Delphi, DDR itu sendiri semua dicerita dalam tu. Okay? Alright, tu ciri yang ketiga lah. Perlu ada unik, perlu ada novelty. Sebab novelty ni kita letak siap-siap di tajuk. Pembangunan model mobile learning berasaskan elemen soft skill. Soft skill tu adalah novelty. Pembangunan model mobile learning berasaskan elemen spiritual. Dalam spiritual tu ada 10 item. Itu yang saya bawa sekarang ni dengan tim saya. Okay? Nak buat apa pun, tarik komponen spiritual, letak dekat model yang nak buat, framework yang nak buat. Model My Mentor ada dia punya spiritualnya sendiri. 1T1M di IPDA kita implementasikan untuk projek inovasi. Kita ada elemen spiritualnya sendiri. We4U kita ada elemen spiritualnya sendiri. So, itu adalah keperluan ataupun apa yang uniknya yang kajian yang bersifat yang kita sebut sebagai PRP. Sebab dia perlu ada satu end product yang different, yang berbeza, yang unik. Sama ada kita nak buat baru, kita nak enhance model ke, teori ke, kita nak new model, new teori, right? Depend kepada RO, RQ, apa yang kita nak buat nanti. Okay, so ciri yang keempat, dia ada 3 ataupun 4 fasa. Yang semuanya bergantung kepada RO dan RQ kajian. Dan apa syaratnya dia mesti selari dengan dia punya proses hasil akhir end product tersebut. 3 atau 4 stage ataupun 3 atau 4 fasa ni sebenarnya kita pernah tanya calon HLP dulu lah yang lama ni cerita ni. Dia kata dia buat 3 fasa. 3 fasa tu adalah modified PRP. So kita pun tanya yang kita tengok di Chain Climb buat 4 fasa. So kenapa you kata 3 fasa? Okay. So sekarang ni fasa boleh, maksudnya ni analisis mesti wajib design 1, develop 1 dan usability 1. Alright, 4 fasa. Tapi kalau kita nak buat modified DDR ataupun modified PRP, yang ni kita boleh cite nama Prof lah, Prof Saedah, Prof Emeritus Saedah Siraj. Okay, yang buat 3 stage ni kebanyakannya dalam buku ada cerita hal ni. Okay, ni analisis ni janganlah pergi combine dengan design develop. Alright, ni analisis dia akan bergerak dia sendiri. RO, RQ-nya sendiri, metodnya sendiri. Adakah terdapat keperluan? Itu RQ-nya. Adakah terdapat keperluan untuk mereka bentuk dan membangunkan whatever end product yang kita nak buat tu. Okay. Kemudian design 1 RQ-nya sendiri. Kalau 4 fasa ni. Develop 1 RQ-nya sendiri. Contoh RQ untuk design. Bagaimanakah reka bentuk dan bagaimanakah reka bentuk untuk framework, whatever framework yang kita nak buat tu. Kalau RQ untuk develop, bagaimanakah pembangunan model ataupun framework yang kita nak buat. Okay. Dan stage yang terakhir, evaluation. Apakah penilaian kebolehgunaan. Itu RQ yang standard yang kita guna pakai dalam PRP ataupun DDR. Ada 4 RQ kalau di Chain Climb page 114, 2007 di Chain Climb. Ada banyaklah kalau di Chain Climb menceritakan hal 4 stage ni dalam PRP. Dan jangan silap pula sebab dia juga ada DBR, Design Based Research. Tak sama
DBR dia boleh berhenti start kat stage tu. Alright. Dia ada juga DDR, dia ada juga DBR. Yang ini sekolah-sekolahnya lain. Alright. Okay. Kalau 3 fasa, ni analisis tu satu fasa. Kemudian design tu, fasa 2 dan 3 tu kita combinekan jadi satu. Design campur develop jadi satu stage. So RQ dia nanti adakah terdapat bagaimanakah mereka bentuk RQ fasa 2 ya. Sebab kita combinekan design develop tu sekali. So bagaimanakah mereka bentuk dan pembangunan model, whatever model kita nak buat tu, dan di fasa 3 macam tadi juga apakah penilaian kebolehgunaan. So separate lah, separate. Ni analisis tu satu RQ di usability tu ataupun effectiveness tu, satu RORQ, dan di tengah tu combine dua. Nak pecah boleh, nak combine boleh. Jangan pula kita ni duk kata no wajib 4 stage. No, tak wajib 4 stage. Sebab ada orang buat 3 stage, saya ni buat 3 stage. Kebanyakan kajian sekarang ni buat 3 stage sebab dia combinekan ni. Dan jangan salahkan pula kalau buat 4 stage. Ini memang yang pure-nya, yang ori ni dulu ada 4 stage. Alright? Ni analysis, design, develop, and then usability. So itu ciri yang keempat, iaitu ada 3 ataupun 4 stage yang depend kepada RO dan juga RQ kajian itu sendiri. Tengok RO kita lah. Kalau RO tu 3 lah. Kalau RO tu 4, tak boleh pecah 2 tu. Okey. Ciri yang kelima. Okey, ciri yang kelima. Ciri ni penting sangat. Sebab saya sendiri selalu bagi slot dengan tajuk Why Expert. Tajuk yang saya ambil. Sebab daripada perbincangan DDR ni, sebenarnya kita sebenarnya tak boleh lari daripada konsensus pakar sebenarnya. Ya. Macam dia seolah-olah macam bukan wajib ni, nanti kata wajib pula. Bukan wajib tuan-tuan dan puan-puan, dia seolah-olah macam ni. Bila sebut DDR, kita tak lari daripada Delphi. Tanyalah orang-orang yang buat dalam PRP itu sendiri. Mesti dalam mana-mana stage tu, tak kisah stage mana tu, tapi yang cantiknya adalah di stage design develop lah. Dia akan letakkan family Delphi di situ. Dia akan letakkan keluarga Delphi kat situ. Dia akan letakkan adik bongsu dalam Delphi. Dia letakkan fuzzy Delphi. Dia letakkan classical Delphi kalau tak nak. Dia letakkan modified Delphi di situ. Maksudnya kita menggunakan konsensus pakar, expert judgment di situ. Dia juga boleh meletakkan, ada 2 yang bagus sekarang ni. Yang satu analytical hierarchical process, AHP, dan satu lagi analytical networking process, ataupun ada satu lagi social networking process. Tapi ni tak familiar dengan kajian PhD yang kita buat. Sebab lagi ketat syarat tu. Sebab macam fuzzy Delphi sendiri ada 3 syarat. Konsensus pakar 75, nilai D threshold lebih kecil daripada 0.2, dan alpha cut mesti lebih daripada 0.5. Tapi kalau kita comparekan fuzzy ni dengan CVI, syarat fuzzy tu kita nampak lebih ketat lagi lah untuk melepaskan item tersebut. Okay, sebab tu fuzzy adalah untuk mengesahkan item, meranking item. Alright, boleh semua tu. Right. So, apa yang kita nak balik ke ciri yang ke bawah tadi, satu, 5, ciri yang kelima ni, expert judgment tu penting. Kita nak membezakan kajian kita ni dengan yang bukan menggunakan family Delphi. Sebab adalah kata wajib pula adalah lebih cantik lah. Sebab tu prinsip 8 prinsip PRP ni. Salah satu prinsipnya letakkan panel expert tu di stage design develop. So letaklah di situ NGT, Nominal Group Technique, AHP, ANP, Fuzzy Delphi Method, Nominal Group Technique tadi dah sebut, ISM. Alright, Fuzzy Delphi, ISM, letak dekat design develop. Itu tempat yang cantik sebenarnya. Sebab menggunakan panel bakar. Ingat, bila masuk ke usability pula, bila masuk ke fasa yang terakhir, dan fasa untuk buat penilaian, janganlah kita ambil pula expert, profesor-profesor yang dah design develop kita punya framework, model ni, kita ambil, duduk dekat fasa yang ketiga. Tak salah. Sebab fasa ketiga tu adalah hak user, hak pengguna model, hak pengguna modul, hak cikgu-cikgu, alright, hak student yang menggunakan modul ni. So letakkanlah. Yang tu dia adalah dia punya metodnya, banyak yang tadi ada 16 metod kita boleh letak. Kita guna pakai untuk hak user.
Sebab design develop tu yang penting. Design develop, uh, kita tak naklah kita buat sendiri model tu, framework tu, apps tu. Tapi kita nak sekarang ni, apps tu disahkan oleh expert, apps tu disahkan oleh pakar. Okay, sebab tu kita minta pakar yang duduk dan tolong design develop. Bukanlah kita letakkan pakar tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, prof semua duduk dalam ni. Sekarang ni bagi letak kosong. Bukan macam tu, alright? Untuk dia buat semua tu, tak. Kita letakkan dia dalam bilik tu untuk dia berbincang. Dan dalam masa yang sama, kita bagi dia RO, RQ, kita bagi dia literature review, model yang kita guna pakai, dan kita dah ada draft idea. Kita tak sebut instrumen, walaupun kita nak turunkan persetujuan tu dalam Likert scale, right? Tapi kita sebut lebih kepada idea. Ada 10 idea untuk konstruk strategi PDP. Ada 8 item ataupun idea. So, dia duduk, dia tambah, dia buang, dia kurang dalam 2 jam setengah. Ikut citation 2 jam setengah ke 3 jam untuk proses. Membawa masuk modified file ke fasa design adalah merupakan satu perkara yang baik dan terbaik sekali. Alright, sebab NGT adalah langkah pertama bagi ISM. Mungkin sebutan dia agak janggal, tapi kalau tuan-tuan dan puan biasa dengan nominal group teknik, ni metod-metod yang update terkini. Sebab saya tak boleh lari lah daripada nak menjemput benda tu, sebab saya dah introduce DDR dan prinsip-prinsip dalam DDR, saya tak boleh lari daripada menjemput metod-metod dalam tu. Dan metod ni yang kita nak guna pakai memang yang powerful, yang meletakkan konsensus pakar, meletakkan kesepakatan pakar sebagai responden utama untuk menghasilkan kita punya end product tadi. Dan memang end product tu wajib. Okay, so why expert? Sebab expert ni banyak sangat dia punya pengalaman, kepakaran. Logiknya, kalau kita bercakap macam ni, logiknya kalau kita nak menghasilkan satu framework, okay, adakah satu keputusan profesor yang ada pengalaman dalam bidangnya, doktorate, satu keputusan doktor, Profesor Madya Agabra, yang ada pengalaman 30 tahun, Prof. Emeritus kan, yang ada pengalaman 20-30 tahun, adakah satu keputusan dia sama dengan 10 user? User tu, kalau kita ambil yang baru kerja, katakan user tu cikgu yang baru kerja 5 tahun. Sebab kalau ikut Berliner 2005, 5 tahun tu pun dah dianggap sebagai pakar. Okey, saya cerita sikit lah pengalaman dalam DDR ni, lama dah pun saya ni. Okey, dulu, ada satu masa dulu, orang takut tu. Sebab bila orang sebut DDR, sebut expert. Oh, dia dah risau lah sebab expert ni dia kena pergi cari orang-orang di kementerian, alright, yang duduk di top level management apa semua ni, pembuat-pembuat dasar apa semua tu. Sebab nak dia nak jumpa apa susah, sebab last sekali dia cancel. Sebab dia rasa dia tak dapat berjumpa dengan orang ni. Alright, tu satu masa tu, ramai sangat orang takut nak bawa PRP DDR. Pada masa tu. Tapi sebenarnya kategori pakar tu banyak, okay? Dan ada citation yang 5 tahun dalam bidang yang sama, mengajar subjek A ni, 5 tahun mengajar subjek A ni, alright, 5 tahun ke atas, dan itu pun dah ada citation yang mengatakan pakar. Okay, tapi seboleh-bolehnya lah, kita nak design develop kita punya modul ni adalah orang-orang yang betul-betul, kalau kita sebut nama dia, satu nasional. Even satu dunia boleh kenal. Alright, itu lagi best lah. Kalau kita boleh dapatkan, mungkin kita letak dia di need analysis. Kenapa kita nak create framework ni, kita letak dia temu bual 2-3 orang expert yang memang orang kenal. Okay, sebab user punya pandangan lain, expert punya pandangan lain. Sebab ada orang, dia tak nampak kuat kalau pandangan user. Contohnya student matrikulasi mengatakan model ni perlu. Student IPG mengatakan perlu. Student universiti mengatakan perlu model ataupun framework mobile learning ni. Tapi bila kita berbincang dengan profesor-profesor ni, dia mengatakan, why not you tanya pula expert, you tanya pula pakar. Okay, sebab satu persetujuan daripada pakar ni, macam mana nak sebut, satu nilai yang diletak dekat Likert scale 7 tu, fuzzy scale tu, tak sama dengan user. Ada orang beranggapan
user ni faham ke dengan model yang kita nak buat ni kalau kita tak introduce betul-betul berbanding dengan expert profesor. Ada yang mengatakan satu keputusan itu sama dengan 100 user. Sebab tu, alright, kita ada 10 orang. Ada orang kata, kenapalah 15 orang. Sebab dia selalu buat 150 orang. Tapi itu di pihak user. Right? Bila sebut PRP, kajian saya ni ada 12 orang je pakar. Tapi kategori pakar tu 2 orang profesor dalam tu. Yang menggunakan FRGS punya grant, contohnya model, right? Framework yang kami buat ni. Ada satu kajian tu pakai 9 orang expert yang berada dalam ISN dan 12 orang expert berada dalam FAZI. Tapi expert, right? Maksudnya kriteria untuk kita letakkan expert tu adalah dalam DDR tu. Kita tak boleh letak sebarangan dan claim bahawa itu adalah expert. Dan pengalaman juga menunjukkan kalau kita salah pilih expert, terutama untuk student lain, untuk student yang PhD master ni. Kalau salah pilih expert itu menyebabkan model kita, framework kita tak valid. Jangan ikut kita aja. Kita bagi orang A, bagi orang B. Dia bukan style kita pool, kita punya kajian tu letak dalam satu grup, ada 4,000 orang dalam tu, minta grup tu untuk jawab. Bukan macam tu. Dalam kes ni, expert ni kita memang ada grup, kita buat grup, senang kita berhubungan. Sebenarnya lebih senang berhubungan dengan expert ni pun, cuma kita ni takut. Bila kita kontak sekali, baru tahu sebenarnya tak ada masalah pun. Alright? Senang aja pun dan lebih okey lagi. Bila kita ada hubungan macam tu, senang sebab kita letak dalam grupnya sendiri. Mungkin 15 orang, 12 orang. Dia bukan kita poolkan, kita masukkan questionnaire itu dalam satu grup beratus orang. Sebab yang nak buat keputusan ni, yang ada yang memerlukan kita berada dalam satu bilik, ada yang Fuzzy Delphi sendiri, kita boleh by email, NGT kita duduk dalam bilik, ISM kita dudukkan dalam bilik, HP boleh by email, right? So, yang ciri yang kelima ni memang tak boleh tinggalkan. Sebab once kita sebut aja TDR, kita seolah-olah kita equals to family Delphi punya result pembuatan keputusan, expert judgment, expert consensus. Itulah kualiti DDR itu sendiri. Sebab framework, model, end product yang kita nak keluarkan tu adalah end product yang dikeluarkan, dinilai, divalidkan oleh 12 orang, 15 orang expert dalam bidang. Sama ada you nak ambil, kita nak ambil homogen ke, ataupun kita sendiri nak ambil heterogen, pilih dua ciri pakar ni. Dia ada heterogen, lagi cantik heterogen, alright? Ataupun dia ada homogen. Maksudnya homogen di sini, kalau KPM, alright? Tapi kalau heterogen, KPM ada 2 orang, KPT ada 3 orang, contohnya. Kalau buat dalam inovasi, ambil nama-nama yang gah dalam inovasi di Malaysia ni, design, develop apa semua ni, letak 2 orang, tapi fahamkan dia untuk menjawab Likert scale. Sebab dia akan menjawab semuanya dalam bentuk, mungkin boleh buat temu bual, mungkin boleh buat turun ke lapangan. Banyak tadi metod-metod yang kita guna pakai dalam PRP, sebab dia ada ciri multiple method. Seolah-olah slide tu saya sebut ni, sedap saya sebut ni. Fasa pertama ni 6 bulan. 6 bulan tu memakai baju kuantitatif, tulis kat belakang kuantitatif. Okey, 6 bulan je. Lepas tu masuk bulan yang ketujuh, rehat sekejap lah. 6 bulan tu settle analysis, tukar baju tu, dia tulis kat belakang. Sekarang ni berada dalam team Fuzzy Delphi method sebab dia bukan full quanti. Alright? Dia kuali bergerak dulu baru kuanti. Itu dalam Fuzzy. Bincang dulu, end produknya keluar dalam bentuk 3 syarat Fuzzy Delphi itu. So kuali dulu baru kuanti. Lepas tu dah habis design 4 bulan, tukar baju pula, tukar ISM. Okey, sebab tu multi ni jaga baik-baik. Kadang-kadang kita nak sangat kepada multiple method lah maksudnya. Tapi dalam masa yang sama kita tak in-depth sesuatu method tu sendiri, susah nanti masa kita nak explain. Okey, kalau ada orang tanya kita masa Viva ke, ataupun masa kita membentangkan paper di mana-mana conference ke apa ke, dia mungkin tanya kita, kenapa you pakai 12 orang? Sedangkan setahu saya, yang nak buat model ni dalam PLS apa semua tu 120 orang.
Kalau kita tak tahu menjawab, kita jenuh lah. Maksudnya, apa benda yang menyebabkan kajian kita yang 12 orang ni berbeza dengan 120 orang tu? Sebab expert judgment tak sama dengan user. Alright? So, pilih panel pakar tu biar betul-betul panel pakar yang mungkin nanti akan menyelamatkan kita. Okay. 10 minit. So, uh, apa ni, prinsip yang seterusnya. Tadi panel pakar, dia ada teori-teori yang mendasari model. Maksudnya di stage 1 ada teorinya sendiri, di stage 2 ada teorinya sendiri. Saya dah sebut awal tadi. Stage 3 ada teorinya sendiri. Stage 1, teori dan model need analysis. Keluarkan teori dan model need analysis. Kami ada buat buku teori dan model untuk need analysis. Assessment model di fasa 3. Jangan ambil CIPP. Contoh dalam DDR ni, jangan ambil CIPP tu. CIPP tu model penilaian, kita letak di peringkat awal untuk need analysis. Alright? Sebab CIPP model penilaian tu kita ambil letak di ujung. Contohlah, state continuous model, Robert State model. Model penilaian. TUP model, Technology Usability and Pedagogy model, Roman Bedrick, itu adalah model penilaian. So, tak sesuai lah letak di need analysis. Okay, need analysis letak model McKillip, discrepancy model, model McAdder, model Rosette, alright? Ataupun yang melibatkan IT, UTAP model tu dalam kategori, dalam stage need analysis. Itu tempat dia. Bincangan di situ aja. Sebab DDR ni, kita perlu lepaskan dulu need analysis tu. Okay, itu memang syarat dia lah. Need analysis tu macam kita dapat satu lesson lah. Dapat lesson tu, kita pegang satu lesson, contohnya kita pegang kad ni. Ini lesson selepas kita dapatkan need analysis ni, lesson ni. So, dapat lesson ni, baru boleh move on ke design and development research. Maksudnya design konstruk utama and develop konstruk utama tadi boleh combinekan ataupun boleh nak pecah dua pun boleh. Tuan-tuan boleh pecah dua boleh. Right? So, dapatkan lesson tu dulu. Baru kita bergerak ke stage 2, stage 3. Okay? So, teori dan model tu adalah yang berbeza. Okay? Model di analisis lain. Teori memang kita letakkan di stage 2. Okay? Itu teori yang berada di situ sebab mengikut bidang kajian kita, dan di fasa yang terakhir itu model untuk assessment model. Di situ mungkin tempat TUP model untuk melihat contohlah state container model untuk melihat kepada penilaian kepada produk kita tersebut, sebab dia mesti ada evaluation. Jadi tak habis di situ. Okay, dia bolehlah kita nak buat konsep eksperimen, kita nak tengok effectiveness pun boleh, dan kita tak nak tengok effectiveness pun boleh. Kita nak tengok usability pada modul pun boleh, kita nak tengok effectiveness kepada modul pun boleh. Sebab tu dalam PRP ni kita clearkan baliklah dalam PRP. Okay. Orang PRP ni bila buat modul, dia sebenarnya tak wajib pun nak buat effectiveness di ujung. Depend kepada RQ dia. Contohlah bila buat modul je, memang orang akan sebut apa tak. Kenapa you tak buat kuasai? Kenapa you tak tengok keberkesanan? Sebab macam tak sah buat modul tak tengok keberkesanan. Okay? So, kita dalam PRP, dalam DDR, ada dua pilihan. Sama ada kita nak buat internal validation or external validation. Yang external ni, itu yang effectiveness di hujung. Depend kepada RQ, kalau dah disebut effectiveness tu di peringkat awal, kena buatlah di hujung nanti. Okay? Depend pada RQ kita. Tapi dalam masa yang sama, kita juga boleh buat usability ataupun kebolehgunaan untuk modul tersebut. Clearkan itu dulu. Sebab seolah-olah bila buat modul, semuanya kena buat keberkesanan. Okay? Unless lah kalau kita buat full quanti dengan tajuk, contoh tajuknya penilaian keberkesanan modul apa-apa. Itu lainlah. Yang ini adalah reka bentuk dan pembangunan modul dan boleh buat. Kalau nak buat effectiveness, kena buat dulu usability itu. Jangan buat effectiveness, tinggalkan usability. Okay? Kalau orang yang nak buat usability pada modul ni, dia tak perlu lagi. Dia tak perlu buat effectiveness sebab dia buat usability. Dan metod-metodnya ada banyak dalam tu. Okay? So, dia perlu jelas teori, model, apa semua di every stage tu. Kemudian, kena jelaskan jugalah. Ini prinsip yang ketujuh. Kena jelaskan kita ni sebenarnya berada di mana sebenarnya. Maksud saya tu berada di type 1 ataupun type 2.
kalau betul lah panel kita berada di depan tu, ataupun saja kalau kita bentang kan orang nak tanya, you buat DDR ni, you buat kajian ni, design development research ni, you buat type 1 or type 2? Clearkan dulu. Sebab type 1 ni adalah research on tool and product. And then type 2, research on model. Jangan pula beranggapan type 2 tak boleh pergi type 1. Type 1 tak boleh pergi type 2. Boleh cross. Okay? Ada orang, cara pergerakannya macam type 2 tapi dia berada di type 1. So, clearkan dulu yang tu betul dengan SV ke, dengan orang yang memang expert dalam PRP itu sendiri. Nak dapatkan type 1 atau type 2. Sebab ada orang yang detail sebab DDR. So, dia akan tanya tentang you buat type 1 atau type 2. Tapi kalau tajuk tu pembangunan model dan nampak dah kita berada di type 2 iaitu research on model dan dah nampak dah kita akan mengeluarkan comprehensive report stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Itu kita memang berada di type 2. Agak rare. Comprehensive report ni susah sebenarnya. Ya, sebab itulah janganlah beranggapan mudah sangat nak buat. Tapi memang boleh buat. Boleh buat. Kami sendiri boleh habis dalam masa 2 tahun, 4 bulan, 2 tahun, 5 bulan untuk buat ni. Jangan tanya pula, master boleh kan guna DDR? Boleh sangat-sangat. Okay, sebab pilihlah yang betul lah. Method tu bagi betul lah. Stage 1 tu ambil satu. Stage 2 tu ambil lah satu method. Kalau PhD ambil 2 kan. Design and develop. Dan stage 3 tu ambil lah satu kalau untuk master. Boleh nak buat prototype pun boleh. Right? So, clearkan type 1 atau type 2 sebab dia akan mempengaruhi kita. Cara pergerakan kita. Kebanyakan type 1 ni bila kita buat tools, pembangunan aplikasi, apps, contohnya lah, dia akan bentuk dalam pembangunan apps ni kebanyakannya dia menggunakan ADDIE framework, ADDIE, ataupun Azure, ataupun selalunya yang familiar tu ADDIE framework lah. Sebab dia sekarang ni kan, boleh tak kalau kita cari model-model lain? Bukan kata tak boleh ADDIE framework ni, tapi dah overuse. Overuse ni, tanya orang A, ADDIE framework, orang B, ADDIE framework, orang C, ADDIE framework. Ambil lah model-model kat Malaysia ni kan banyak. Ambil lah top up sikit. Buatlah ASI boleh, Azure boleh. Right? Ada banyak lagi structural model-model yang lain yang boleh dijadikan sebagai panduan kita untuk menghasilkan kita punya modul. Step-step tu, follow lah. Ada yang letak sidik, modul sidik. Modul sidik tu sebagai sandaran dia, step-step dia tu. Macam Azure memang kita nampak overuse banyak. Okay, tapi tak boleh kalau nak pakai tu. Okay. Saya cuma cakap pandangan saya ni tak apa ni mungkin tak boleh lah untuk mempengaruhi semua tu kan. Okay, tapi itu pandangan. Sebab saya cakap ni pun atas sebab saya pun berada di situ dan bila dah habis PhD saya meneruskan dengan FIDF ni dah lama pun dan bila masuk untuk slot-slot perbincangan bersama profesor bersama orang-orang yang memang hebat-hebat dalam metodologi ni dan yang melihat kepada ada model yang overuse, ada model yang kita boleh highlightkan, alright? So highlightkan model-model tempatan, right? Model-model Malaysia. Ada orang yang diinterview Syarah Cemerlang pun, ditanya kenapa tak highlight model-model yang tempatan yang local model ni. Okay, so combine lah model Q Rohani, Prof, right? Bersama dengan satu model yang memang established. So combine. Q Rohani itu mengeluarkan elemen spiritual. Combine, alright? Itu yang kita nak menghasilkan satu benda yang nampak unik. Contohnya IT base apa semua ni, novelty-nya masukkan elemen spiritual. Sebelum ni tak ada perbincangan tentang akhlak, nilai apa semua dalam contohnya dalam mobile learning. Tapi sekarang masuk dengan elemen spiritual. Ada perbincangan berkaitan dengan akhlak, dengan nilai, dengan elemen-elemen spiritual ada 10. Orang ibadah pun ada dalam tu. Kaitkan ibadah dengan apa ni penggunaan IT contohnya, dengan mobile learning ataupun dengan apa-apa model ataupun framework yang ada sekarang ni yang memang establish, right? So masukkan elemen ini sebab bila kita masuk kita dah ada satu prinsip dalam DDR iaitu kita dah masukkan added value novelty itu. Maksudnya kita add masuk model yang ada Islamik ni, musuh Islamik dengan contemporary ni, dengan conventional. Maksudnya okey lah tu. Alright.
Yang terakhir, jelas dengan model template yang kita guna pakai. So must be clear teori model apa semua ni. Letakkan model-model ni prinsip yang last. Letakkan model-model tu di tempat-tempat yang betul bersesuaian dengan DDR itu sendiri. So saya ulang ya, saya ulang ada 8 prinsip. Yang pertamanya kita kena tengok balik end product must be clear. Alright, outcome is clear, end product is clear. Maksudnya apa benda yang kita nak buat, wajib ada end product baru boleh gunakan DDR. Ya? Jangan samakan DDR tu pula dengan fuzzy. Fuzzy itu adalah engine untuk kita analyze data. Alright. Okay, baik. Yang kedua prinsipnya using a variety of research method. Ya, ada banyak pelbagai metodologi dalam tu ataupun kita sebut sebagai multiple method. Yang ketiga prinsipnya adalah dia perlu unik, perlu ada novelty, perlu ada contribution, ya, perlu ada nature of research di situ. Dan yang keempatnya dia ada 3 ataupun 4 fasa depend kepada kita punya RORQ. Yang kelima adalah kita perlu ada expert judgment, perlu ada expert consensus untuk kita come up dengan end product yang betul-betul power, betul-betul berkualiti, betul-betul akan digunakan pakai ke depan nanti. Sebab satu istilah dalam kajian DDR ni, dia lebih digunakan pakai untuk kajian masa depan. Paper tu ada offer untuk master di IPG. Kajian masa depan equals to family Delphi DDR di situ. Okay. Kemudian dia ada teori-teori yang mendasari kajian di every stage. Ada model, ada teori yang mendasari kajian. Dan must be clear DDR type 1 atau type 2 sebab kita nanti dipersoalkan, alright, kita buat type mana satu yang betul ni. Okay. Dan research ni on tool and product tu berada di type 1, research on model berada di type 2, research di DDR di type 1 ni adalah lebih spesifik. Alright, maksudnya kalau model ni dikeluarkan, kalau modul ni dikeluarkan, dia hanya boleh digunakan oleh grup A je, tak boleh pergi ke grup lain. Tapi kalau type 2, maksudnya dia ada ciri di sini, dia boleh digunakan pakai oleh banyak kumpulan. Okay. Contohlah tingkatan 1 boleh pakai, tingkatan 2 boleh pakai kalau melibatkan sekolah. Okay. Tingkatan 3 boleh pakai, maksudnya dia lebih bukan bersifat spesifik. Maksudnya dia lebih boleh digunakan pakai untuk kelompok-kelompok lain. Alright, itu antara cirinya. Dan yang terakhir tadi adalah dia kena clear sama ada model yang dipilih itu dan diletakkan betul-betul di stage yang mana satu tu. Okay, so ada 8 prinsip di sini dan saya rasa itu yang saya boleh sampaikan untuk masa ni. Mungkin saya boleh serahkan semula kepada Puan Rawaidah kan? Okay. Okey, Alhamdulillah kita apa mengucapkan terima kasihlah kepada Dr. Muhammad Nizam Yaakob di atas perkongsian yang sangat menarik hari ini berkaitan dengan prinsip asas kajian reka bentuk dan pembangunan ataupun DDR. Okey, semoga semua peserta yang hadir pada hari ini beroleh manfaat insya-Allah. Untuk makluman semua peserta, link kehadiran telah diletakkan oleh urus setia di ruangan chat. Jadi dengan ini saya tengok tak ada soalan lah, semuanya memuji. Alhamdulillah, terima kasih semua, ucap terima kasih kepada doktor sebab berkongsi. Jadi maka hari ini berakhirlah sesi CDL kluster IPG pada minggu ini. InsyaAllah saya mewakili urus setia CDL memohon maaf anda ada sebarang khilaf. Jumpa lagi di minggu akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pun nak minta maaf banyak-banyak kalau tersilap terlebih cakap. Terima kasih semua. Assalamualaikum.